Selamat petang, salam sejahtera. Hari ini Rosmah Mansur tampil selepas lama berkelana dalam gua. Selama ini Rosmah tak pernah tampil selepas dijatuhkan hukuman penjara 10 tahun dengan denda 970 juta yang kalau dia tak mampu bayar 970 juta itu, beliau akan dipenjara tambahan 30 tahun. Rosmah akhirnya hari ini tampil membuat satu kejutan kepada Mahkamah Tinggi apabila beliau merayu mengatakan bahwa beliau tidak bersalah. Wah, siapa yang percaya Rosmah tak bersalah? Angkat tangan. Angkat tangan ramai-ramai. Rosmah mengemukakan 127 alasan mengapa beliau tidak bersalah dalam kes perbicaraan tenaga solar hibrid melibatkan sekolah di pedalaman di Sarawak yang membabitkan jutaan ringgit, bilion ringgit. Saudara-saudara, Rosmah kata di dalam rayuan tersebut bahwa beliau adalah seorang sekadar istri seorang Perdana Menteri dan beliau tidak punya kuasa untuk meluluskan sebarang projek kerajaan, katanya di dalam rayuan tersebut. Itu sebelum kita ulas juga. Yang kedua, Rosmah kata bahwa keputusan mahkamah menjatuhkan hukuman terhadapnya adalah tidak adil kerana menurut Rosmah Mansur, hakim yang menjadi hakim kepada perbicaraannya menurut Rosmah Mansur adalah hakim yang tidak adil dan berat sebelah. Aku rasa memanglah semua orang yang sudah dijatuhkan hukuman ni, dia pasti tak puas hati dengan hakim kerana hakim yang menjatuhkan hukuman itu. Dan aku hairanlah kenapa hakim tu pula dituduh tak puas hati, tak berat sebelah pula. Jadi makna kata, siapakah hakim yang boleh dikatakan tak berat sebelah? Rosmah boleh pilih ke sendiri siapa hakim tu. Dalam Malaysia ni hakim tak boleh pilih-pilih. Takkanlah nak pilih hakim yang berat sebelah pada pensalah pula kan. Rosmah dah sah salah kerana terlibat di dalam rasuah tersebut menurut Mahkamah Tinggi dan telah dijatuhkan hukuman pun penjara 10 tahun dan denda 970 juta tersebut yang kalau tak mampu bayar akan dipenjara 30 tahun. Dan aku rasa kalau dua-dua tu berjalan serentak 10 tahun campur 30 tahun penjara 40 tahun dengan Rosmah yang sekarang sudah berumur 70 tahun ditambah tempoh di penjara sudah akan capai 110 tahun. Kalau Najib disibukkan oleh parti UMNO dan pemimpin-pemimpin UMNO untuk dilepaskan melalui pengampunan diraja, bagaimana dengan Rosmah? Adakah UMNO juga akan berusaha mendapatkan pengampunan diraja untuk Rosmah pula sekiranya Rosmah gagal di dalam dua lagi rayuan tersebut, yaitu di rayuan Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan? Selain daripada itu, Rosmah kata di dalam rayuannya, beliau tidak mempunyai kuasa untuk meluluskan projek. Oleh sebab itu, Rosmah kata dia tidak patut disalahkan dan itulah alasan utama Rosmah. Dua alasan utama Rosmah untuk mengemukakan rayuan apabila beliau kata, pertama, beliau hanya istri kepada Perdana Menteri. Yang kedua, dia kata dia tidak meluluskan dan hakim mahkamah berat sebelah kepadanya. Nah, sebelum itu kamu tinggalkanlah komen kamu tentang Rosmah Mansur nih. Kamu rasa kamu setujukah dengan alasan Rosmah tuh? Yang pertama, hakim berat sebelah. Yang kedua adalah apabila Rosmah kata dia tidak punya kuasa. Memanglah siapa kata dia ada kuasa? Memang dia tak ada kuasa, tapi masalahnya Rosmah campur tangan. Nah, di situ dia campur tangan dalam membuat keputusan. Bahkan arahan-arahannya itu kadang-kadang seakan-akan dialah Perdana Menteri. Wow, hebatnya. Sehingga kan di dalam penghakiman Najib yang mana di dalam penghakiman itu Najib atau Rosmah ada menulis hakim kata antara sebab dijatuhkan hukuman ialah kerana rekaman video. Can I advise you something? Marah-marah Rosmah dengan Najib kan macam itulah.
Tinggalkan komen kamu. Jangan lupa tinggalkan komen Anda tentang isu pada kali ini. Aku harap keputusan akan memihak kepada yang benar. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat malam. Semalam tular satu rakaman video ucapan Zahid berkaitan dengan rasuah dan juga ucapan beliau yang begitu hangat dalam pasaran. Ucapan Zahid Hamidi yang amat luar biasa itu ditafsir sebagai cuba menyelamatkan diri dengan kemenangan PRU 15. Dengan ucapan itu, Mufti Perlis terkejut, terkesima dan mengatakan bahwa beliau bimbang Malaysia akan jadi surga rasuah. Tulis Dr. Maza, dia terkesima mendengar bagaimana secara terang orang politik boleh mengaku tujuan untuk menang PRU adalah bagi mengelakkan kes rasuah mereka dibicarakan di mahkamah. Jika itu berlaku, negara ini akan jadi surga rasuah, kata Dr. Maza, Mufti Perlis. Jadi saudara-saudara, aku rasa kamu sudah pun menonton video yang tular itu. Selepas tular kenyataan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi semasa perhimpunan MIC baru-baru ini, Mufti Perlis melahirkan kebimbangan jika selepas ini negara akan menjadi surga rasuah. Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin berkata, beliau tidak percaya kenyataan tersebut dikeluarkan oleh seorang Presiden UMNO yang mengesahkan tujuan pilihan raya diadakan adalah semata-mata untuk menyelamatkan diri masing-masing daripada kesalahan dilakukan dan bukannya demi rakyat. Terkesima mendengar bagaimana secara terang orang politik boleh mengaku tujuan untuk menang PRU pilihan raya adalah bagi mengelakkan kes rasuah mereka dibicarakan di mahkamah, katanya dalam ciapan Twitter hari ini. Walaupun Asri tidak secara jelas menamakan individu dimaksudkannya dalam ciapan tersebut, namun baru-baru ini tular satu video ucapan Zahid di hadapan penyokong Parti Barisan Nasional yang seakan memberi gambaran senario buruk bakal dihadapi pemimpin mereka jika kalah pada PRU 15 nanti. Zahid semasa ucapan tersebut juga berkata, jika BN kalah pada PRU 15, situasi lebih buruk bakal dihadapi berbanding semasa PRU 14 lalu dan tidak menolak bakal didakwa di mahkamah nanti jika kalah pilihan raya. Menurut Asri lagi, jika senario tersebut berlaku apabila BN menang besar, dibimbangi nanti Malaysia bakal jadi surga rasuah. Jika itu berlaku, negara ini akan jadi surga rasuah, katanya lagi. Dalam pada itu, satu kenyataan itu menjadi tular. Selepas kenyataan itu menjadi tular, Zahid tampil menafikan kononnya ucapan tersebut diputar belit untuk mengelirukan orang ramai. Kata Zahid, ucapannya itu sebenarnya merujuk kepada pendakwaan politik dan pendakwaan terpilih di mahkamah. Saudara-saudara, sejauh mana Anda percaya kepada penafian Zahid Hamidi ini? Terpulanglah pada Anda. Tetapi Anda juga perlu menonton video yang tular itu apabila Zahid berucap dalam perhimpunan MIC tersebut. Anda pun perlu menilai apakah tujuan utama PRU ini benar-benar adalah untuk melepaskan diri daripada hukuman dan pendakwaan atau sebagainya. Kita jumpa lagi. Bye-bye.